Ada kepala yang sedang terapung-rapung kat tempat rehat. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini FJ ingin menceritakan satu kisah yang dikongsikan oleh salah seorang daripada followers FJ di YouTube, di mana kisah ini mengisahkan cerita tentang gangguan semasa melalui satu jalan di Pulau Pinang lah. Jalan tersebut ialah Jalan Titi Kerawang yang terdapat di balik Pulau Pinang . Pulau Pinang ni dia terbahagi kepada dua, satu seberang perai, satu lagi di sebelah pulau. Jadi kejadian ini berlaku di belah pulau. Kenapa FJ nak menceritakan kisah ini? Sebab jalan ini adalah salah satu jalan yang memang FJ dah rancang lama untuk melalui jalan tersebut daripada tahun 2020 lagi, tapi disebabkan oleh kerana masalah PKP dan sebagainya, FJ sampai sekarang masih belum ada kesempatan untuk ke sana lagi lah. Jadi apabila lama dah FJ buat research tentang jalan ni dan sebagainya kan, memang jalan ni antara yang FJ mark untuk pergilah. Antara kisah yang pertama diceritakan yang FJ tahulah, FJ pun ingat lupa sebab dah lama dah FJ baca tentang kisah ni, iaitu gangguan berkaitan semasa melalui jalan tersebut. Kereta tu lambat. Maksudnya sepatutnya kalau ikutkan daripada Google Map tu yang FJ tengok, dia setengah jam dah sampai, tapi apabila ada orang ni lalu kat situ, dia jadi lambat. Ini kisah yang pertama. Maksudnya tak sampai-sampai, dia lebih setengah jam. Maksudnya dia orang macam terpusing-pusing dekat atas bukit tu lah. Okay. Kemudian yang kedua ada kisah penampakan di gerai durian, kalau tak silap, kisah kedua yang FJ baca. Jadi atas dua kisah tu FJ ingat memang FJ nak pergi, tetapi tak ada kesempatan untuk pergi kerana kita dilarang untuk merentas negeri dan sebagainya sehinggalah tahun ini. Okay. Tetapi apabila FJ baca balik komen yang dikongsikan oleh salah seorang daripada followers FJ dekat YouTube, komen ni ada dekat video FJ yang termasuk ke alam bunian tu, dia kongsikan, FJ pun terbaca. Okay, terbaca, panjang dikisahkan. Jadi atas kapasiti itu kita bacakan balik kisah gangguan yang mereka hadapi dan kita akan buat kesimpulan pada hujung video lah selepas kisah ini diceritakan. Okay? Okay baik, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok kisah tersebut. Okay, kisah ini diceritakan oleh Speed X Airutero. Nama pelik sikit lah. Okay, nama dia Speed X Airutero. Okay, dikisahkan oleh Speed X Airutero. Okay, oleh kerana kisah ni dia ceritakan ni, dia tak ada titik tau. Jadi mungkin FJ akan baca perlahan-perlahan supaya FJ nak faham. Sebab takut nanti bila baca kisah yang tak ada titik ni, kadang-kadang kita tersilap baca. Okay? Okay baik, kita tengok yang sekarang ni. Okay baik, kita terus pergi kepada cerita dia. Okay, salam Abang Farhan. Saya followers 2 tahun dah dengan Abang Jamal. Nama saya Haris, asal Pening Air Hitam. Saya cuma nak kongsikan kat Jalan Batu Fringgi, lepas tu Jalan Titi Kerawang dan balik pulau sampai ke Jalan Bukit Paya Terubung hingga ke Bukit Bayan lepas. Semua jalan tersebut banyak kisah-kisah mistik dan saya pun mengalami masa di Jalan Dam Titi Kerawang. Jalan Dam Titi Kerawang ni jalan ni lah, apa tu, Empangan Titi Kerawang kot. Dia bukan Empangan Titi Kerawang, dia nama lain rasanya. Okay. Sampai ke jalan balik pulau Bukit Lama. Sebab Pening ada 2 bukit balik pulau, satu Bukit Lama dan satu Bukit Baru. Kebanyakan orang kena kat Bukit Lama. Semasa saya pergi ke Batu Fringgi bersama 4 kawan saya, 1 biji kereta Honda FD saja lepak dengan member kat sana. Kami pergi pada Gurney Drive ke Batu Fringgi. Gurney ni kalau dalam peta dia belah kanan atas tau, belah kanan atas. Batu Fringgi dia belah atas, belah ke kiri sikit. Lepas dah habis lepak kat sana, kami saja je nak balik kot jalan lama. Maklumlah masa tu darah muda. Semasa kami naik ke dam, ke Empangan Titi Kerawang, tak ada apa yang berlaku. Selepas pada situ, kami layan corner Jalan Titi Kerawang. Masa tu ada 4 orang dalam kereta yang saya duduk. Di belakang driver seat, dan masa tengah layan corner, kami semua okey. Sampai kat air terjun Titi Kerawang, kami berhenti sekejap kerana saja nak ambil angin di situ. Maksudnya diorang berhenti dekat air terjun Titi Kerawang. Masa kami tengah rehat, saya dan kawan saya ternampak ada kepala yang sedang terapung-rapung kat tempat rehat. Tapi rambut panjang, tapi muka kami tak nampak. Sebab dia toleh belakang. Okay, dia toleh belakang. Jadi masa diorang tengah lepak dekat air terjun Titi Kerawang tu pada waktu malam, dan lepas diorang lalu jalan corner tu, lepas tu diorang nampak, diorang dah turun kot.
diorang nampak ada satu kepala yang sedang terapung. Maksudnya kepala ni tengah terbang kot. Okey, di tempat rehat tapi rambut panjang. Dia nampak kepala rambut panjang. Dan muka dia tak nampak sebab dia menoleh ke arah belakang. Okey, Cikgu FJ teruskan lagi cerita ni. Jadi kami berempat pun tanpa membuang masa terus larikan diri ke kereta. Kami start terus belah. Selepas dah belah, maksudnya dia tahu pergi lah daripada tempat kan, kami nampak kat setiap tiang lampu dan pokok-pokok kat corner semua nampak Pontianak. Ni dahsyat ni. Bila dia belah daripada tempat tu, diorang nampak, dia kata apa tadi, kami lah. Dia kata kami ni maksudnya empat orang lah nampak. Kat pokok-pokok tu ada Pontianak, dekat tiang lampu ada Pontianak. Dan setiap corner kami lalui tu, atas bumbung kami ada kain putih sedang bertenggek di atas bumbung. Okey. Kat sini je macam pelik sikit sebab macam mana dia boleh nampak lah. Sebab kalau diorang 4 orang duduk dalam kereta, macam mana nak nampak ada kain atas kereta diorang kan. Okay, tak apa. Kereta kami masa kejadian ni, kawan saya sebelah dengan driver buka radio pasang surah Al-Kursi dan Yasin. Sampai lepas pada jalan tersebut, dah last corner, baru hilang kain putih tersebut di atas kereta. Masa kejadian, member kata jangan tengok belakang. Mengajilah apa yang mampu sebab yang ni lah penjaga diri untuk kita lepas sampai ke balik pulau. Kami rehat kat stesen bas balik pulau supaya kami hilang ketakutan. Selepas itu, singgah masjid balik pulau untuk ambil wuduk untuk menghilangkan rasa ketakutan. Habis tu, kami teruskan perjalanan kami ke Bayan Lepas. Kami balik kot jalan balik pulau. Masa dalam perjalanan balik kat jalan corner balik pulau, okey, lepas tokong India atau Cina, tak silap kami, ternampak pocong golek di tengah jalan sampai penghujung corner. Lepas tu hilang. Kami pun tak cakap apa-apa, pasang surah ayat kursi dan Yasin. Kami balik terus sampai ke rumah. Masa ni driver tekan minyak sampai tak ingat dunia dah. Tapi Alhamdulillah kami semua sampai ke rumah dengan selamat. Tidur dekat rumah member kat Gelugur. Lepas tu semua demam 4 hari sebab terkejut. Pasal benda tu masa kejadian ni 2 pagi di air terjun Titi Kerawang dan balik pulau 4:30 pagi. Sebab masa kami bertolak 12 suku pada Batu Feringgi nak naik ke dam Titi Kerawang, sebab sebelum tu singgah beli keropok air dan sebagainya. Tu yang jadi lambat. Kalau tak singgah, tak berhenti, sekejap je boleh sampai dah kat rumah. Tapi cuma bagi pengalaman kami dan bagi kami nak pesan, kalau nak pergi jalan balik pulau, jangan lalu pada waktu malam sebab kami dah terkena dan kami tak berani nak lalu waktu malam atas pukul 12:30 malam. Kalau ada yang nak percaya dengan cerita ni, percayalah. Kalau ada yang kata kami membuat cerita sekadar bagi happy-happy, cubalah lalu jalan ni sendiri waktu tengah malam. Dan kejadian ini berlaku pada tahun 2018 sebelum PKP lagi. Sekian Abang Farhan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi itulah kisah yang diceritakan oleh salah seorang followers FJ yang telah melalui jalan Titi Kerawang kot dekat balik pulau Pinang. Dan jalan ni sebenarnya memang FJ dah lama dah nak pergi tetapi tak ada kesempatan sebab waktu tu tak boleh rentas negeri dan sebagainya lah, ke PKP dan sebagainya. FJ pun waktu tu ambil keputusan untuk berehat sebentar supaya kes COVID kita ni turun lah. Sebab waktu tu FJ macam nak bagi kerjasama lah. Okey, baik, berdasarkan cerita yang dikisahkan ini, berdasarkan pengalaman FJ dan sebagainya, okey, kita pergi pada sinopsis awal lah. Kawan ni daripada Geni kot. Geni ni dia belah kanan, belah atas Pulau Pinang. Kalau tengok peta, dia belah kanan, belah atas Pulau Pinang. Jadi diorang ni saja-sajalah berjalan pada waktu malam dan sebagainya. Diorang nak lalu jalan balik pulau. Jalan ni di sebelah kiri pulau. Okey, di sebelah kiri pulau ni sebenarnya dia macam banyak hutan lah. Banyak hutan. FJ dah tengok lah dalam peta, dia banyak hutan dan sebagainya. Lepas tu dia ada banyak dusun durian kat situ. Mungkin durian balik pulau datang daripada belah-belah sana lah. Jadi dia bukan macam sebelah kanan Pulau Pinang ni. Sebelah kanan Pulau Pinang ni dia maju, sebelah kiri ni dia banyak hutan. Jadi diorang nak lalulah melalui daripada Batu Feringgi ke arah belah bawah dia, kita panggil apa lah, Bayan Lepas kot. Okay, FJ punya pengetahuan tentang peta Pulau Pinang ni kurang sikit. Jadi yang FJ tahu belah atas adalah Batu Feringgi, nak pergi ke Bayan Lepas ikut jalan balik pulau lah, jalan lama tu. Jalan tu dia bukit dan jalan dia sempit, kecil dan berkona-kona lah, dahsyat lah. Dia macam kita nak pergi ke Bukit Fraser macam tu lah. Siapa-siapa yang pernah tengok video FJ naik Bukit Fraser, ada lebih kurang macam tu lah kan. Okay, baik. Suatu jalan tu, okay, jalan kat Titi Kerawang daripada Empangan dan sebagainya, dia tidak mengalami sebarang apa masalah.
masalah lah. Semasa diorang lalu kat situ, okey, happy-happy je kot. Lepas tu sampailah dekat air terjun Titi Kerawang. Air terjun Titi Kerawang ni dia dah berhampiran dengan jalan untuk sampai kat kampung yang terdekat lah. Kalau tak silap AJ memang dah dekat sangat lah. Lepas tu diorang berhenti dekat situ, dan semasa diorang lepak-lepak, AJ tak pasti sebab AJ tak pernah pergi dekat air terjun Titi Kerawang tu. Dia kena jalan kaki ke, dia parking mana ke, AJ tak dapat nak gambar kan. Jadi yang mungkin AJ faham, diorang berhenti, diorang turun, diorang pergi ke arah air terjun Titi Kerawang tu pada pukul lebih kurang 2:30 pagi lah diorang sampai di situ. Dan apa yang diorang nampak, ada satu kepala yang sedang terapung. Waktu tu kepala tu menoleh ke arah belakang, tetapi nampak rambut dan sebagainya sedang memerhatikan diorang lah. Jadi apabila empat orang ni nampak kejadian tersebut, diorang pun lari dalam kereta, kemudian terus bawa laju dan sebagainya untuk keluar daripada kawasan jalan tersebut. Semasa nak keluar daripada kawasan jalan tersebut, diorang nampak macam ada pontianak dekat tiang lampu, ada nampak dekat pokok dan sebagainya kan. Lepas tu diorang perasan ada kain putih yang sedang menumpang dekat atas bumbung diorang lah. Dekat sini MJ cuma ada query sikit lah berkaitan yang ni kan. Kalau dia nampak ada benda terbang ke pergi ke arah atas kereta dia, okey lagi. Cuma diorang kata nampak ada benda dekat atas kereta tu, macam mana cara kaedah nak nampak lah. Kalau dia kata nampak ada benda atas bumbung, so macam mana nampak? Tu macam persoalan lah dekat situ. Okey, lepas tu dia kata last corner, benda tu pun pergi. Okey, jadi berdasarkan kisah yang diceritakan ni, lepas tu dia teruskan lagi perjalanan sampai ke, dia tak pastilah tadi, tapi kalau ikutkan maps tadi, dia pergi ke arah bukit apa sekejap, dia tengok balik. Okey baik, selepas daripada kejadian diorang kena ganggu dekat Jalan Titi Kerawang tu, bila diorang lepas daripada jalan tersebut, yang FJ difahamkan lah daripada cerita ni, diorang pergi ke Paya Terubung. Okey, pergi ke Paya Terubung kalau tak silap lah. Sebab cerita dia FJ macam keliru sikit, sebab FJ bukannya fasih sangat jalan dekat Pulau Pinang ni. Jadi yang FJ tahu macam diorang pergi ke Paya Terubung. Dekat jalan Paya Terubung tu diorang nampak macam ada satu, apa tadi dia kata, pocong yang sedang bergolek. Pocong tu bergolek sampai ke corner jalan kot. Diorang nampak benda tu, itu je gangguan yang diorang terima lah. Tapi hasil daripada kejadian tu, diorang demam selama 4 hari. So kalau tengok daripada cerita ni, memang dahsyat lah. Sebab gangguan ini dia bukan melibatkan satu orang, tetapi dia melibatkan 4 orang sekali lah. Kalau diklaim tadi betul cerita ni, 4 orang sekali. Kalau mengikut FJ punya pengalaman, FJ punya pengetahuan dan sebagainya, apabila kita tengok satu kejadian tu, maksudnya ke 4 orang nampak lah kisah tu. Okay, kalau dapat sabit kisah ni benar, 4 orang memang claim aku nampak benda yang sama, maksudnya benda tu dia menjelmakan diri dia secara fizikal lah di dalam dunia kita ni. Ada sesetengah yang bila kejadian ini berlaku, kadang-kadang dalam kereta ada 4 orang, 3 orang dan sebagainya. Kadang-kadang dalam kereta tu yang nampak mungkin seorang, mungkin 2 orang, ada yang tak nampak, ada yang nampak. So bila kejadian ini berlaku, ia bererti yang entiti tersebut bukanlah dia berupa dalam bentuk fizikal, tetapi dia lebih kepada gangguan terhadap orang tersebut lah. Mungkin orang tersebut ada kelebihan dan sebagainya, dia akan ganggu secara begitu. Tapi daripada cerita yang dikisahkan ini, apa yang kita nampak, dia kalau ikutkan daripada yang diceritakan, dia menjelma terus lah. Dia menjelma terus, mengganggu dan sebagainya. Jadi tak pastilah sama ada timbul suara ataupun tidak, tapi cuma diorang claim ini adalah penampakan. Okey, cerita ni memang dahsyat lah. Kalau kita tengok daripada sudut gangguan yang diterima, dia kata nampak hantu pontianak dekat celah pokok, dekat tiang lampu tu. AJ ada macam nak kaitkan sama dengan pengalaman FJ sewaktu melalui, kalau tak silap, jalan Tasik Pedu tau. Waktu lepas kena ganggu, kena rasuk tu, waktu tu FJ memang tengah carilah, sebab kita orang nak gesa cepat keluar daripada tempat kawasan dia tu. Waktu tu FJ tengok kan, ada FJ cakap dalam video tu, nampak macam kabur kan, macam gelap dan sebagainya. Tapi memang keadaan waktu malam tu gelap dan berkabus lah. FJ nampak seperti tiang-tiang lampu tu nampak seperti pocong lah, tapi FJ sure itu bukan pocong. Itu adalah tiang lampu ni, di bawah dia warna silver kalau tak silap kan. Jadi bila setiap kali lalu nampak tiang-tiang tu, nampak macam pocong, tapi sebenarnya bukan pocong, ia adalah tiang lampu. AJ tak pasti sama ada penampakan itu sama tak dengan macam yang dinampak oleh 4 orang ni, sebab cerita dia lebih kurang sama. Dia nampak macam ada hantu pontianak yang duduk di sebalik pokok. Mungkin sebab dah takut sangat, memang dah gempak sangat, dah takut sangat, jadi diorang fikir memang apa benda yang nampak putih ke pelik ke, diorang akan nampak hantu lah. Okay? Tapi tentang kepala tersebut pun masih ada orang kata tak sure lah cerita ni. Tapi kalau benar pun, FJ cuma tak dapat banyak cerita tau daripada orang ramai tentang jalan ni. FJ cakap, FJ baca kisah pertama yang dia rasa lama lalu dekat atas tu, tak keluar-keluar. Dan yang kedua, dia ada nampak penampakan dekat gerai durian kot waktu dia lalu tengah malam. Tak banyak cerita yang orang kisahkan yang kena dekat Jalan Titi Kerawang ni lah. Dan ini adalah salah satu kisah yang diceritakan secara detail. Dan cerita ni baru lagi 2018. Bagi FJ macam bila berlaku 2018 ni masih fresh lagi. Jadi FJ pun rasa macam berminat lah untuk terus
meneruskan pengembaraan ni pada masa akan datang. Kalau FJ ada kesempatan, kita punya sepadan negeri dah buka, untuk kita tengok sendiri bagaimana keadaan itu, kita boleh relatekan tak dengan situasi yang mungkin kalau FJ explore, FJ akan nampak lah. Dan FJ pasti dah ada beberapa paranormal, tak silap geng paranormal utara kot yang FJ tengok, tak silap diorang dah lalu dah jalan ni dalam kereta dan sebagainya, diorang dah tunjukkan lah. Kalau tak silap korang boleh cari kot paranormal utara jalan balik pulau macam tu kot, dia ada video dia berkaitan dengan jalan Titi Kerawang ni lah. Tapi ramai orang nak tengok FJ yang sendiri pergi dan sebagainya. Okay, insyaAllah kalau tak ada masalah, FJ akan pergilah. Tentang kebenaran kisah ni, FJ tak boleh nak kata ianya benar ataupun ianya tidak lah. FJ kena pergi sendiri melihat keadaan tersebut. Kalau FJ dapat merasai ada entiti yang memang kuat duduk di situ dan sebagainya, barulah FJ dapat mengesahkan bahawa jalan tersebut mungkin gangguan yang diorang terima ni adalah gangguan yang sebenar lah. Okay, jadi itu saja berkaitan dengan kisah ni. FJ nak, kalau korang ada kisah yang berkaitan dengan jalan Titi Kerawang ni, khusus jalan Titi Kerawang ni, empangan ni, korang share dekat bahagian bawah, dekat komen ni, sebab FJ nak tengok, FJ nak baca adakah gangguan itu bersifat sama ataupun tidak. Okay, sekarang ni FJ ada 3 kisah, tapi 3 kisah ni kisah yang berlainan dekat jalan Titi Kerawang ni. Kalau dia lebih kurang sama gangguan yang diterima, maksudnya mungkin cerita itu lebih kuat dan lebih sahih lah. Itu yang FJ harapkan. Jadi korang kalau tahu ke, kawan-kawan ke, dia tahu kan yang pernah alami kisah seram dekat jalan Titi Kerawang ni, atau ahli keluarga ke, korang ceritakan dekat bawah. Mungkin pada masa akan datang FJ boleh sharekan cerita tersebut lah. Okay, jadi kat sini FJ ada sedikit nak cakap kepada korang semua bahawa mungkin episod Jalan Seram ni pada masa akan datang FJ akan ubah sedikit lah format dia. Okay, FJ akan ubah sedikit format dia sebab sekarang ni member dia dah pindah ke Selangor. FJ tak ada option lain melainkan kalau nak buat juga, FJ mungkin akan jemput beberapa orang lain lah selain daripada member lah. Maksudnya member dah kerja kat sana, FJ tak boleh nak apa ni sangat dengan dia punya jadual dan sebagainya kan. Mungkin FJ akan open kepada beberapa orang yang memang dia dah PM FJ lah untuk join Jalan Seram ni dan sebagainya. Tapi sebab PKP memang FJ minta maaf, FJ tak dapat open lah. Okay, mungkin FJ akan open pada muka-muka baru lah yang terdiri daripada followers FJ yang dia nak ikut. Okay, ataupun nanti pada masa akan datang bila FJ nak start dan sebagainya, FJ offer ke siapa-siapa nak ikut kan, maybe dalam tambah lagi dua orang lagi ikut, ataupun seorang, 2 orang, 3 orang, tengoklah. Kalau ramai sangat nak join, kita pergi satu kereta je lah kan, 4 orang dan sebagainya. Tapi kalau 2-3 orang dah cantik dah untuk berkongsi pengalaman tersebut lah. Okay, FJ akan ubah format. Tentang member, FJ bukannya tak nak buat video dengan dia dah, FJ akan buat video dengan dia juga kalau FJ pergi ke Selangor lah. Kalau FJ buat konten kat Selangor dan sebagainya, ataupun belah-belah bawah Selangor kan, belah Negeri Sembilan dan sebagainya, mungkin FJ akan ajak dia lah. Kalau dia punya kerja tu tak mengganggu kerja dia, FJ akan ajak dia. Okay, jadi mungkin konten video seram pada masa akan datang akan tambah lagi beberapa orang yang terdiri daripada followers FJ ni, orang luar lah, bukan kenalan dan sebagainya, bukan kenalan rapat dan sebagainya, untuk kita tengok dan kita kongsi pandangan itu bersama-sama. Okay, jadi lebih banyak pandangan, lebih bagus lah kan. Dan sekarang ni juga FJ tengah kumpulkan dana lah untuk ekspedisi explore yang seterusnya. Sekarang ni FJ bangunkan balik channel ni, jadi FJ harap korang tengok lah video-video FJ yang tentang react dan sebagainya, sebab FJ nak kumpulkan dana. Daripada dana yang ada ni lah, FJ akan kumpul dan kumpul dana sebab kita nak pergi explore tu. Kebiasaannya FJ akan banyak lah keluar dana kan, tambah kalau melibatkan orang luar dan sebagainya, kadang-kadang duit makan semua memang kena support lah. Lepas tu tengoklah kalau ada kena duduk penginapan ke apa ke, memang FJ sponsor. Siapa-siapa yang follow FJ apa semua kan, macam yang tim FJ semua memang FJ sponsor penuh. Daripada duit yang dapat daripada YouTube ni, FJ sponsor semualah. Diorang tak payah buat keluar duit dan sebagainya. Itu memang FJ buat lah. Jadi FJ nak korang support channel ni sekarang, like dan tengok video react dan sebagainya, supaya FJ dapat kumpul dana itu lebih cepat lah. Nanti bila PKP ni habis, bila PKP ni tamat dan sebagainya, mungkin kes COVID dah berkurang, FJ akan terus lincah-lincah buat untuk konten Jalan Seram pula. Okay, sekian sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Kongsikan kisah-kisah ni kepada kawan-kawan korang semua, dan nantikan video reaksi yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.